Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Razila binti Azizi, nombor metrik 048160. Dalam subjek Kerajaan Tempatan SYA 20602, saya akan membentangkan tentang tajuk pengenalan Kerajaan Tempatan. Yang pertama, pihak berkuasa tempatan PBT diwujudkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976. Maksudnya, di bawah Kerajaan Tempatan terdapat pihak berkuasa tempatan. Menurut Malcolm W. Norris 1989, kerajaan tempatan di Semenanjung Malaysia merujuk kepada kerajaan di kawasan bandar, luar bandar atau gabungan kedua-dua kawasan ini dan terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Mengikut Perkara 4 Senarai Kedua, Perlembagaan Persekutuan, kerajaan tempatan yang di luar wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya berada di bawah tanggungjawab kerajaan negeri masing-masing. Sungguh pun kerajaan tempatan terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, tetapi pentadbirannya berada di bawah kawalan kerajaan persekutuan menerusi bahagian kerajaan tempatan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Tujuan kerajaan tempatan ini diwujudkan untuk memberi peluang kepada penduduk tempatan mengambil bahagian dalam pengurusan kawasan-kawasan yang didiami oleh mereka. Maksudnya nak bagi penduduk tempatan ni dapat pekerjaan dan menguruskan sendiri kawasan mereka. Fungsi kerajaan tempatan memberi perkhidmatan perbandaran di kawasan-kawasan yang ditetapkan seperti penjagaan kebersihan am, memungut sampah, kesihatan am, menyediakan sistem tandas dan saluran najis. Badan yang menyediakan perkhidmatan ini dikenali sebagai penguasa tempatan. Yang kedua, satu unit yang sah yang mempunyai kuasa untuk mendakwa dan didakwa, membuat kontrak, memiliki harta, mengutip cukai dan sewa, menikmati autonomi keuangan serta membuat undang-undang kecil, bylaws. Seterusnya, kerajaan tempatan ini ada 3 jenis. Yang pertama, Dewan Bandaraya ataupun Majlis Bandaraya. Dewan Bandaraya atau Majlis Bandaraya ini adalah yang paling besar. Ciri dia adalah pusat pentadbiran sebuah negeri. Penduduknya melebihi 1 juta orang. Hasil pendapatan tahunan melebihi 20 juta. Mempunyai pusat perniagaan dan perindustrian. Mempunyai pusat pengajian tinggi seperti universiti dan maktab. Contohnya Majlis Bandaraya Ipoh, Majlis Bandaraya Johor Bahru. Kalau kriteria ni ataupun ciri ni tak ada dalam Majlis Bandaraya, dia tak dikenali sebagai Majlis Bandaraya. Mungkin Majlis Perbandaran ataupun Majlis Daerah. Yang kedua, Majlis Perbandaran, pusat pentadbiran sesebuah daerah. Jumlah penduduk melebihi 100,000 orang. Hasil pendapatan tahunan melebihi 5 juta. Mempunyai pusat pentadbiran yang tersusun dan teratur. Kehendak penduduk adalah lebih tertumpu kepada perkhidmatan bandaran berbanding dengan projek-projek prasarana. Contohnya Majlis Perbandaran Seremban, Majlis Perbandaran Taiping. Dia lebih kecil daripada Majlis Bandaraya. Penduduknya pun hanya 100,000 orang. Kalau yang ketiga, Majlis Daerah. Majlis Daerah ni lagi kecil daripada Majlis Bandaraya dan Majlis Perbandaran. Kriteria dia sebuah pekan yang biasanya terletak di luar bandar. Jumlah penduduknya kurang daripada 100,000 orang. Hasil pendapatan tahunan yang kurang daripada 5 juta. Kemudahan sistem perhubungan biasanya tidak begitu baik. Memerlukan lebih banyak projek prasarana berbanding dengan perkhidmatan bandaran. Maksudnya Majlis Bandaran ini terletak kebanyakannya di kampung-kampung. Contoh dia Majlis Daerah Tapah, Majlis Daerah Sabak Bernam. Okey, yang seterusnya penguasa tempatan. Ada 2 prinsip utama yang menetapkan fungsi penguasa tempatan, iaitu prinsip ultra vires dengan general competence. Yang first, ultra vires ni, penguasa tempatan hanya berfungsi mengikut tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan oleh undang-undang. General competence memberi kuasa kepada penguasa tempatan menjalankan sebarang kegiatan dengan syarat penguasa tempatan itu mampu membiayai kegiatan tersebut. Maksudnya kalau penguasa tempatan tu nak buat something dibenarkan, tetapi dia sendiri yang bertanggungjawab untuk membiayai ataupun membayar sendiri apa yang dia nak buat tu. Yang seterusnya, fungsi utama penguasa tempatan di Malaysia ni ada banyak. Contohnya, mengawal pembangunan tanah dan bangunan di dalam kawasan pentadbiran masing-masing. Memberikan perkhidmatan sanitari dan pembersihan seperti mengutip sampah, mencuci longkang, memotong rumput. Menjaga dan mengawal kesihatan awam, menyediakan perumahan awam. Lagi, membina bentung-bentung awam, membina dan menyegara parit dan alur air. So, banyak tugas penguasa tempatan. Seterusnya, bidang tugas kerajaan tempatan. Yang pertama, kuasa untuk mengadakan undang-undang kecil. Maksudnya, kerajaan tempatan ni ada kuasa untuk mengadakan undang-undang kecil, membuat undang-undang kecil.
Yang kedua, kuasa mengutip cukai, kadar sewa dan lain-lain. Ketiga, kuasa untuk mengadakan kumpulan wang pihak berkuasa tempatan yang terletak dalam kawalan pihak itu sendiri. Ini bermakna pihak tersebut mempunyai autonomi keuangan. Seterusnya, pihak berkuasa tempatan ni perlu mengikut 3 buah akta, iaitu Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 dan Akta Jalan Parit dan Bangunan serta dalam enam negeri yang digunakan. Okey, dalam Akta Kerajaan Tempatan 1976 ada perkara tempat-tempat awam, kebersihan dan pengindahan, perusahaan dan perdagangan, pengangkutan, pembekalan elektrik, membuat kontrak. So, Akta Kerajaan Tempatan ni 1976, pihak berkuasa tempatan kena ikut. Dalam perkara tempat-tempat awam apa? Kebersihan dan pengindahan contohnya untuk tanam pokok. So, pihak berkuasa tempatan perlu ikut. Yang kedua, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 mengawal, mengatur dan merancang kemajuan penggunaan semua tanah dan bangunan dalam kawasan masing-masing. Yang ketiga, Akta Jalan Parit dan Bangunan. Dalam ada perkara jalan, pembentungan, peparitan, lorong belakang bangunan. Okey, yang lagi penguasa tempatan boleh mengarahkan supaya dijalankan pendakwaan bagi apa-apa kesalahan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976. Yang kedua, penguasa atau pegawai penguasa tempatan yang diberikan kuasa secara bertulis boleh menangkap seseorang yang melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.